Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Pada hari ini, hari Isnin, bersamaan dengan 15 hari bulan Februari 2021. Apa khabar semua? Kelas pendidikan Islam kita pada hari ini, insya-Allah kita akan masuk tajuk maksud ibadah. Kita akan masuk tajuk konsep ibadah dan jenis-jenis hukum. Baiklah murid-murid, apa yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah ialah dari segi bahasa, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah pula, ialah perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, jenis ibadah terbahagi kepada dua. Yang pertama, ibadah khusus. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah khusus? Ibadah khusus ialah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Sebagai contoh, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Seterusnya, Ustaz akan terangkan kepada murid-murid tentang ibadah umum. Yang kedua, jenis ibadah yang kedua ialah ibadah umum. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah umum? Ibadah umum ialah ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh ibadah umum ialah makan, minum, bekerja, bercakap, bermain telefon, berkomunikasi dan sebagainya. Okey. Seterusnya, Ustaz nak terangkan kepada murid-murid jenis-jenis hukum di dalam Islam. Terdapat 5 jenis hukum di dalam Islam. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Okey, kita tengok dulu wajib. Apa yang dimaksudkan dengan wajib? Wajib ialah mendapat segala pahala jika dilakukan dan berdosa jika kita tinggalkan. Sebagai contoh, solat, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat. Itu adalah perkara-perkara wajib. Seterusnya ialah haram. Hukum yang kedua ialah haram. Haram bermaksud mendapat pahala jika kita tinggalkan perbuatan yang haram dan kita akan berdosa jika kita lakukan perkara yang haram. Sebagai contoh, judi, mencuri, minum arak, berzina, merompak dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Ketiga, makruh. Okey, apa yang dimaksudkan dengan makruh? Makruh ialah mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak mendapat dosa jika kita lakukan. Sebagai contoh, melewatkan mandi wajib ataupun melewatkan berbuka puasa. Itu adalah perkara-perkara makruh. Tidur yang banyak di waktu petang atau selepas asar, itu adalah perkara-perkara makruh. Kita tak buat perkara makruh, kita dapat pahala. Tapi kalau kita buat juga perkara makruh, kita tidak mendapat apa-apa. Dosa kita tak dapat, pahala kita tak dapat. Tapi kalau kita tinggal perkara makruh, kita dapat pahala. Okey, yang keempat ialah harus. Apa yang dimaksudkan dengan harus? Harus ialah perbuatan kalau kita buat tidak berdosa, ataupun kalau kita tinggalkan pun kita tidak berdosa. Okey, apa yang dimaksudkan? Apa contoh perbuatan harus? Okey, makan, minum, berbasikal, berjumpa kawan, perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan, yang tidak
berdosa kalau kita tinggalkan ataupun kita lakukan. Itu adalah perkara harus. Yang kelima ialah sunat. Okey. Mendapat pahala jika kita lakukan perkara sunat dan tidak berdosa jika kita tinggalkan perkara sunat. Maka Rasulullah SAW mengajak kita supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang menambah pahala sunat, seperti solat sunat rawatib, berzikir, membaca Al-Quran, solat sunat duha dan sebagainya. Kalau ada murid-murid yang belum solat sunat duha, lepas kelas ni boleh solat duha. Okey. Yang mana dah solat duha, tahniah ustaz ucapkan. Baiklah murid-murid. Itu adalah tentang jenis-jenis hukum. Okey, ustaz ada tinggalkan soalan, maka nanti murid-murid sila jawab soalan yang ustaz berikan. Terima kasih.